dia buat bekam ni pun kadang-kadang kita kena efek dia kok. Dan sebab tu susah kau ni saya tak mau campur. Kalau elok orang buat bekam ni bagi dia buat bekam saja lah senang. Kalau campur main pimain ni saya teruk. Tok, Kedah ke area mana Tok? Di Bidung Kedah. Dia ejaan dia Bedung. BE. Boleh tengoklah search Google Taik Pusat Rawatan Tok Singa Bedung. Dah keluar. Saya ada 2-3 orang juga tu yang dekat area Kedah, tapi yang ada seorang ni lah, dia teruk sikit tu. Dia kadang nak pergi kerja, tiba-tiba pengsan. Tiba-tiba akan pitam. Dia sampai apa ni, Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, dia start sakit ni, saya tanya dia punya period pun tak teratur juga kan. Lepas tu dia sampai nampak pocong tu jatuh atas ribu tu. Lepas tu dia mimpi Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, dalam mimpi tu ada orang bagi barang macam tepung kelapa. Dia angkat je tangan tapi muka tak nampak. Dia angkat tangan perempuan ni, si Aino ni, dia angkat tangan. Lepas tu dia tekapkan tepung kelapa tu. Lepas tu kawan tu dah tak bangun lah. Lama dia tak bangun. Lepas tu ni period dia warna hitam tu. Saya nak telefon tu. Saya takut tu sibuk ke apa benda ke. Tu lah saya nak bagi. Yang Zaki buat boleh buat lah. Saya pun queue lah Zaki kan. Dekat-dekat 2,000 orang dah queue ni. Saya tak tahu nak handle macam mana ni. Bukan kita pelagak, kita action nak 2,000 ada tunggu ni. Saya tak tahu macam mana saya nak buat. Booking. Saya tu nak saya datang Kedah tak? InsyaAllah main lah. Bila-bila nak main Zirah main lah. InsyaAllah main betul-betul. InsyaAllah boleh. Bulan 3 kan. InsyaAllah kalau tu dah buka nanti, saya cuba setting macam mana saya ke Kedah nanti. InsyaAllah bulan 3. Nanti main. Nanti saya beritahu tarikh. Nanti saya DM lah. Nanti saya beritahu tarikh tu main lah. Sebab saya nak buat kenuri. Bukan besar. Saya kalau beritahu tak cukup. Ya tu. Betul. Ustaz Syafiq 6K. Bukan 6K dah naik lah 8K tau ni Ustaz Syafiq. Kan? Yang booking? Saya pun yang orang perempuan saya duk cek tu dah dekat 2K lah. Saya pun tak, saya kata tak payah cek lah. Kan? Kalau tidak mampu aku. Tapi ni Tok Sini berdua je lah dengan yang seorang lagi sahabat kita tu. Dia ni anak buah saya lah. InsyaAllah lepas ni main kita ni memang kena, orang kata kena hardcore lah dalam kita nak menjaga akidah kita, nak menjaga tauhid kita akhir zaman ni. Saya pun pelik kadang-kadang golongan-golongan ni kenapa mereka tak cari orang yang bermasalah. Dalam TikTok sendiri kita tengok pun banyak perempuan yang tak tutup aurat, yang bergelek sana sini. Kenapa mereka tak ambil kerja ni sebagai kerja dakwah untuk memulihkan akhlak-akhlak anak-anak muda kita? Tapi yang sibuk duk mencari salah ustaz-ustaz kita ni. Itu yang saya pun tak faham sebenarnya apa yang terjadi hari ni akhir zaman ni. Malulah saya nak cakap pun, mereka pun pandai, lebih bijak pandai daripada saya. Dia macam ni tu. Dia macam contoh Ustaz Syafiq ni dia ada nama. Pengikut Ustaz Syafiq pun bukan sikit. Ratusan ribu orang ikut dia. Jadi Allah SWT dia cari isu Ustaz Syafiq ni supaya dia ni jadi tumpuan. Macam tu. Supaya dia jadi tumpuan. Saya pun hentam macam apa, tapi tekan hentam tu lah. Apa? Kita ni dah tak tahu apa, tiba-tiba ustaz-ustaz hari ni, orang yang pandai agama bergaduh sama sendiri di sosial media. Jadi yang ni akan menjadi satu punca perbalahan dan punca perpecahan umat Islam. Macam mana kita? Padahal kita berkata kita umat Islam ni ada khilaf. Kita boleh berlapang dada dalam khilaf, dan khilaf ni adalah satu rahmat pada Tuhan. Tapi apabila kita dalam berkhilaf ni, kita suka menegakkan kita yang betul, orang lain yang salah. Jadi benda ni takkan habis. Dan bila takkan habis ni, akan jadi perbalahan dan akan menjadi pecahan dalam umat Islam tu sendiri. Jadi itulah saya pun nak cakap banyak pun tak tahu sebab akhir zaman ni seeloknya kita banyakkan jaga diri kita, ahli keluarga kita, dan kita amalkan yang mana Nabi SAW bagi tahu. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur, lepas tu baca surah Al-Kahfi ayat 10-10. Benda-benda macam tu walaupun kita nampak remeh sebenarnya, tapi benda tu kesan yang cukup kuat lah bagi saya Zaki. Sebab apa, benda-benda macam ni akan menghidupkan yang mati. Sebab tu saya selalu kata Zaki, saya kata mati supaya tidak mati. Apa makna mati supaya tidak mati tu? Walaupun kita mati jasad kita, tapi kita tetap hidup di sisi Allah, seperti mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Orang yang berjihad jalan aku ni, mereka ni tidak akan mati. Mungkin sangka kamu mereka mati, tapi dia tidak mati di sisiku. Jadi itu yang kita nak cari sebenarnya. Kita bukan nak boleh pergi berlawan jihad, angkat pedang ni tak boleh. Tapi berjihadlah dalam kita menyampaikan dakwah dan menyampaikan kebenaran. InsyaAllah.
dari istilah atau apa tu, mati sebelum mati. Untuk orang yang hidup ni lah. Untuk orang yang Bukan hidup, mati dari sebelum satu mati. istilah tu, mati sebelum mati. Bukan mati sebelum mati. Mati supaya tidak mati. Ada satu lagi tu, dalam bahasa tasawuf juga, mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Ya. Nak cari kesembuhan ni, kita perlu berhijrah. Mana bukan berhijrah apa, kita perlu musafir. Bila orang musafir ni, pertama tu doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Doa dia akan dimakbulkan dan tak ada hijab sebenarnya orang yang orang yang musafir ni. Jadi sebenarnya bagus juga. Tak apa. Bagi pergi Melaka pun tak apa. Saya takut saya takut saya tak mampu, takut tak sempat. Jadi insya-Allah lah boleh kita bantu sama-sama insya-Allah. Kita tak boleh tinggal juga rawatan-rawatan untuk nenek moyang kita yang berlandaskan syariat. Betul. Jadi seeloknya biarlah kita ada persatuan satu. Barulah orang nak bertikaikan upaya. Dan juga kita pun boleh bagi satu floor. Bukan floor lah, orang bagi satu, Allahumma salli sama, kita bagi satu syarat-syarat untuk jual ni. Maknanya tidak ada kesyirikan. Bagaimana kita nak tahu dia punya usahawan, dia punya adab dalam pesakit dengan pesakit dia. Kadang-kadang benda-benda perawat ni satu benda yang masalah apabila dia tak tahu adab dia dengan pesakit. Sebenarnya kita ni ada adab dengan pesakit. Kita sebagai perawat ada adab. Bukan kita boleh merawat orang tu suka. Sebab tu saya tak akan merawat kalau orang satu perempuan dia tidak datang dengan muhrim dia. Saya halau balik lah. Saya suruh dia balik. Betul. Nanti mai pula. Sebab saya tidak akan merawat dia selagi tidak ada muhrim dia sendiri. Sebab apa? Bila tidak ada mahram muhrim dia, maka kita akan jadi apa tau? Kita akan jadi dapat fitnah. Fitnah akan berlaku dan muncul dengan situ. Jadi kalau mahram dia, muhrim dia tak ada, itu akan jadi problem lah. Sekali lagi jadi kes-kes yang tidak diingini. Perawat ni pun manusia yang penuh ada dosa. Yang kita ni pun ada nafsu. Jadi benda-benda macam ni memang kita kena elakkan. Jangan kita ni, dan bersentuhan pula, kita kena tengok dalam bersentuhan tu macam mana. Perlu lapik yang begitu tebal. Dalam ulama' dia telah menggariskan panduan lapik yang tebal yang kita tidak merasai tubuh badan dia. Mana contoh kita nak pegang belakang dia, kita letak kain dan kita pun tak rasa badan belakang dia. Dan tidak boleh naik kawat kita. Itu baru betul. Tapi kalau kita lebih sentuh suka ni bahayalah. Bahaya. Sebab tu dalam rawatan ni perlu ada adab dan perlu ada etika. Jadi banyak yang hari ni yang tidak ada adab dan etika. Tapi pun nama tak perawat. Itu yang jadi fitnah. Bila satu jadi kena fitnah, habis semua. Macam baru ni kan baru semalam ke kemarin dulu, satu bomoh di mana? Di Kelantan juga. Yang kes yang kata dia bubuh limau di atas tubuh badan pesakit tu. Itu kan jadi kes cabur pula tu pasal Allah. Jangan. Ini semua bahaya biasa tau. Kalau nak buat perlu sangat pun kena ada dia punya orang yang mahram dengan dia tu. Kena tulis orang tu dia kena tengah kita ni merawat alternatif daripada Quran dan hadis dan juga tulisnya. Jika berlaku apa-apa kita tidak bertanggungjawab sebab kita hanya membaca Quran dan kita hanya suruh makan herba orang kata daripada tumbuh-tumbuhan saja. Tu semua kena suka dan rela, betul lah. Orang suka rela dan pengizinan. Jangan duk buat zaman lah ni, zaman orang nak buat duit, orang boleh perkenal kita, orang boleh inayah kita macam-macam cara. Jadi kena hati-hati dah sebagai seorang perawat, kena hati-hati benda-benda yang mengalir. Jadi kaedah-kaedah dia. Ada juga yang orang pakai telur tu Ada pakai telur gelik. Kita jangan judge orang. Kalau orang tu pakai telur sekali, ni mesti pakai hantu raya. Tak. Kaedah dia macam tu. Kadang-kadang dia tarik pisau tu masuk dalam telur. Dia bermacam-macam kaedah. Bagaimana kaedah itu tidak syirikkan Allah Ta'ala ataupun kaedah itu dibenarkan syarak, buat je lah tak? Kan? Tak ada apa. Tersumpah kita berbicara. Kalau kita telur ni pakai hantu raya, telur ni benda yang hidup. Kita boleh makan. Domi darah pun benda yang Allah Ta'ala jadikan benda yang hidup. Dan kita boleh buat minum jus darah. Sama je lah. Sebenarnya dia tu semua sifat makhluk. Boleh berbagai-bagai kaedah, berbagai macam-macam cara yang kita boleh buat. Tetapi itu semua di atas kita mengaji ilmu ataupun tidak. Jangan duk reka-reka tentu Allah. Saya jadi buat lain pula. Apa benda pun kena belajar dulu. Tak belajar ni saya jadi belum. Saya selalu pesan juga dalam live saya kata tidak semua sakit itu perlu dilibatkan dengan jin. Ada sakit yang memerlukan kita mendapatkan rawatan medik.
Contoh kan, banyak yang tanya, saya tak boleh tidur malam, saya tak boleh tidur malam, kenapa, gangguan ke? Saya tak ada terus nak kata, gangguan. Tapi mungkin dia insomnia. Dapatkan dulu nasihat doktor kenapa kan. Seelok-eloknya sebelum nak pergi jumpa doktor tu, dahulukan dulu rawatan Islam. Pergi buat rawatan Islam. Bila kita ditimpa sakit, apa yang kita perlu buat pertama sekali? Kita ni orang Islam. Pertama sekali kita kena buat solat dulu. Buat solat 2 rakaat, minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku ditimpa sakit ni, ya Allah, kau berilah hikmah apa yang kau ujikan aku ni, kau berilah hikmah dan kau sembuhkanlah penyakitku. Pertama sekali kita kena ikhtiar dengan Allah. Dan kalau saya setuju adalah buat rawatan Islam dulu. Lepas tu bila tak orang kesal macam rawatan Islam tak ada apa, barulah ke rawatan moden. Sebab apa, kita kena balik pada Allah SWT dulu. Jadi dan kalau kita nak pergi rawatan moden pun boleh. Tetapi seiring lah. Maknanya kalau kita pergi rawatan moden, kita kena cari kat rawatan Islam ni, rawatan ruqyah ni. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa nazzalna al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala jadikan Quran ni sebagai syifa' dan penyembuh. Dan banyak ayat-ayat, akan lebih daripada 6 ayat, Allah Ta'ala cerita bab syifa' ni, bab Quran ni menjadi penyembuh, asbab penyembuh penyakit rohani ataupun jasmani. Percaya ataupun tidak saja, tidak. Dan Allah Ta'ala akan jamin sampai ke pagi, dia akan bebas daripada gangguan jin dan iblis. Bukan Nabi yang ajak tu, iblis yang ajak, tapi Nabi verify kan. Nabi kata betul apa yang dia ajak kan. Cerita tu dia Nabi arahkan Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjaga satu pintu gedung zakat. Jadi bila malam sebelum tidur nak tutup tu, ada satu orang sosok tubuh yang mencuri segantang gandum lah. Jadi bila Abu Hurairah kali pertama kata aku nak bawa jumpa Nabi, dia takut. Dia kata, janganlah, aku ni orang miskin, aku ni macam tu, aku ni macam ni. Dan Abu Hurairah lepas dia ni. Esok Abu Hurairah cerita kat Nabi. Nabi kata dia pembohong kan. Lepas tu mai kot, hari kedua dia akan mai lagi. Nabi kata betul malam tu dia mai lagi. Bila mai lagi malam tu, Abu Hurairah pegang tangan dia dengan kuat nak bawa pergi kat Nabi. Dia pun minta merayu lagi, tolonglah kan, aku ni sangat mesti aku lepas ni aku janji aku tak buat dah. Abu Hurairah lepas kali kedua cerita kat Nabi. Nabi kata dia itu pembohong, dia akan mai lagi malam ni. Bila kali 3 betul dia mai, Abu Hurairah pegang kata, hang kau takkan lepas dah, pasti aku bawa jumpa Rasulullah. Dia tak mau jumpa Rasulullah sebab apa? Dia takut dan Rasulullah kenal dia. Dan juga lepas tu dia beritahu, mau tak aku ajar hang satu ayat untuk hang, amalan untuk hang. Dia Abu Hurairah kata, apa? Hang baca ayat kursi ni, InsyaAllah Allah Ta'ala akan pelihara hang daripada gangguan jin syaitan iblis sampai ke pagi. Lepas tu Nabi Abu Hurairah lepaskan dia, tanya kepada Nabi, dan Nabi kata benar. Dan yang datang tu adalah iblis. Tu iblis bagi amalan tu boleh buat. Itu kalau kita tak faham lah, geng-geng Wahabi ni, tutup guru bagi amalan, dia kata tak boleh buat, bila pelik ya. Saya tu macam dia cakap pasal matin batin ketiga ni kan. Kita tak nafikan yang Allah Ta'ala bagi. Saya cakap terus terang, saya kata, saya dalam live saya selalu saya sebutkan, orang yang boleh nampak jin ni, itu adalah gangguan, bukan kelebihan. Kenapa saya kata macam tu? Tapi dalam keadaan kita tak nafikan yang adanya Allah Ta'ala bagi kelebihan pada orang-orang soleh ni tadi. Mungkin sebab dia banyak zikir, selawat, ada kelebihan pada diri dia. Tapi dia ni tak dan nak cerita dengan orang, aku nampak jin, aku hari ni dah dapat. Nabi bawa seorang sahabat, saya tak ingat lah, Anas radhiyallahu anhu ataupun Abu Hurairah, antara dua sahabat ni. Bila Nabi sampai, bawa mereka, seorang sahabat ni, dan Nabi suruh duduk situ. Nabi ambil tongkat dan Nabi buat bulatan. Nabi kata, hang jangan keluar daripada bulatan ni, hang tunggu saja, aku akan jalan terus. Sahabat pun pegang kata Nabi, dia tunggu. Dan bila Nabi berjalan, ada satu gerombolan, satu kumpulan yang datang dengan badan yang seperti manusia, tetapi muka dia ada yang panjang seperti ceret. Dalam hadis begitu, dia seperti ceret lah, muka yang panjang, telinga yang dia tak normal lah, dia macam cacat. Dan mereka ni bila mereka jalan, tiba-tiba Nabi hilang dalam pandangan. Dan dia tunggu sehinggalah sampai Nabi balik. Dan Nabi ceritalah, kau keluar daripada garisan. Dia kata, tak. Andai kata kalau kau keluar daripada garisan ni, maka mereka pasti akan bunuh kau. Di situ nak beritahu, jin ni ada hak dia boleh membunuh manusia. Dan ada hadis-hadis dan cerita yang lain yang mengatakan jin ni memang boleh membunuh. Kan ada cerita sahabat yang pukul ular tu. Ular tu boleh dendam. Jin yang tu boleh dendam, bunuh balik. Macam mana tu? Kan ada cerita-cerita sahih ni.
Jadi memang ada cerita yang kata jin ni memang boleh membunuh manusia. Kena faham zaman jahiliah ni orang jahiliah kaum musyrikin depa sembah 360 bahala. Jadi bila Nabi kita tunjukkan kepada aku, ni ada surah. Bila tunjukkan dan Nabi tengok, Nabi kata tidak mengapa boleh diamalkan selagi mana tidak ada kesyirikan di atas jampi tu. Di jampi zaman jahiliah pun boleh pakai, takkan jampi tok nenek moyang kita tak boleh pakai. Tetapi kena tengoklah jampi tu yang mana tidak bercanggah dengan syariat. Contoh, wahai tulang bertemu tulang, isi bertemu isi, urat bertemu urat, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau cantumkan balik ia seperti mana asal kau. Faham. Salah ataupun tak salah? Tak salah. Bacaan mantra yang syirik lah. Tapi dukun Doremi je yang tak boleh guna tu. Dapat ayam goreng dan pulut kuning. Boleh makan kitab-kitab yang lama-lama ni. Cuma kena hati-hati je lah. Cuma hati-hati kena bawa rujuk pada guru kita yang hebat-hebat. Kata Ustaz Muaizat, antara kitab-kitab yang lama kan Tajul Muluk. Ustaz Muaizat, kalau nak mengaji kitab-kitab lama ni, jangan sekadar baca. Bila sekadar baca nanti bawa pemahaman sendiri sesat. Kalau nak baca tu, biar ada guru belajar, biar apa yang kita belajar maksudnya benda tu bersanad satu dan perjalanan tu dipimpin oleh guru. Banyakkannya kebiasaan mereka yang masuk dalam bidang-bidang ilmu ni, mereka tak faham tu apa itu makrifat, apa itu laduni, kasyaf dan sebagainya. Sedangkan makrifat itu zauq, rasa cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pemahaman-pemahaman yang di luar daripada akal ilmu ni tu membuatkan mereka fikir makrifat ni ilmu batin dan sebagainya. Macam mana Tok boleh perjelaskan berkenaan dengan benda macam tu? Ya betul lah tu, maknanya macam tu kata tu betul lah bagi saya. Ilmu-ilmu ni sebenarnya bukan nak cari ilmu pelik. Dia banyak orang ni yang dulu ambil rawatan, mereka ni nak cari ilmu-ilmu yang pelik. Kalau boleh nak terbang, kalau boleh nak apa jalan tayang. Sebab tu saya kata tadi, karomah ini kita dah cerita ilmu karomah. Mana ada ilmu karomah? Boleh belajar. Bisa cerita betul. Betul. Karomah ni, para wali Allah ni, karomah dia menjadi satu karomah ni adalah sebab dia istiqamah. Contoh, kalau dia baca selawat sehari 313, dia takkan miss selawat 313. Kalau hatta dia terlupa, maka dia akan gantikan, dia akan mewajibkan sunat itu bagi diri dia menjadi wajib pada diri dia. Itu dia nama dia istiqamah. Dia akan jadikan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara sunnah seperti mana yang kita kata sunat untuk kita amalkan, dia akan menjadikan satu wajib untuk diri dia. Contoh, solat tahajud. Solat tahajud ini adalah dituntut ataupun menjadi sunat kepada kita, membuat sunat. Tetapi dia seorang yang memang beramal, yang memang istiqamah, dia menjadikan solat tahajud ni adalah wajib untuk diri dia. Bila yang tu dia jadikan wajib, maka akan datanglah segala pertolongan-pertolongan Allah. Itu nama dia karomah. Karomah ni bukan benda-benda yang boleh dibuat dan dibelajar buat ikut suka. Nak tarik main hukuk tak boleh. Benda karomah ni Allah Ta'ala pertolongan yang kita tidak tahu dari mana pertolongan itu berlaku. Bagaimana ia akan merealisasikan, bagaimana pertolongan khadam apa yang Allah Ta'ala akan hantar. Khalifah Bangkit. TV Khalifah Bangkit.